Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi, sekali lagi perbincangan tentang isu yang ada kaitan dengan kubur. Nampaknya maraton saya 3 video berturut-turut berkaitan dengan kubur. Pertama, Q&A tentang hukum ziarah kubur pada hari raya. Kedua, Q&A tentang adab-adab ziarah kubur. Dan yang ketiga, ini Q&A tentang hukum mencabut rumput atau pokok di atas kubur, ya. Ini Q&A yang ketiga. Baik, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas 2 video yang pertama, ada saya bagi link di bahagian description. Jadi sekarang kita masuk dalam soalan yang ketiga berkaitan dengan kubur. Yang ini, Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam. Apakah hukum mencabut rumput atau pokok di atas kubur? Saya ada mendengar pandangan ustaz yang berkata hukumnya haram. Lalu apakah dibiarkan kubur itu dalam suasana semak dengan rumput yang telah panjang? Adakah pandangan yang lain dalam persoalan ini? Okey, itu ya. Baik, ini jawapan saya. Seperti biasa, nak jawab tu kita ceritalah bagi habis kan. Nak cerita bagi habis, panjang pula video tu. Jadi bagi mana-mana video saya, jika tuan-tuan dan puan-puan merasakan ia terlebih panjang, sila adjust playback speed. Okay, sebab saya cakap perlahan. Sebab nak cater bagi orang yang nak dengar perlahan-lahan kan. Tapi bagi yang rasa dia boleh dengar lagi laju, okey, di aplikasi YouTube anda di phone ataupun di laptop, di desktop, ada gambar gear. Sila tap di situ, akan keluar menu. Salah satu daripadanya ialah playback speed. Boleh adjust playback speed tu supaya lebih laju. Jadi video saya yang setengah jam tu, kalau speed 1.5 dia jadi 15 minit. Okey? Tapi jangan laju sangat, lepas tu tak faham ataupun terlepas pula apa yang saya cakap. Kan? Okey, jadi adjust the speed accordingly. Baik. Bagi persoalan ini betul, jika ada ustaz itu menjawab haram, betul, kerana di sisi mazhab Syafi'i, haram hukumnya mencabut rumput ataupun tumbuh-tumbuhan yang berada di atas kubur. Di manakala bagi mazhab Hanafi pula, hukumnya ialah makruh. Apakah dalil mereka? Baik, sebelum itu, ingin saya tekankan bahawa perbincangan ataupun penyataan hukumnya ialah haram di sisi mazhab Syafi'i, ia merujuk kepada tumbuh-tumbuhan yang berada tepat di atas kubur. Katakan kubur ibu ke ayah anda ke, tepat di atas kubur ibu bapa anda. Ia bukan merujuk pada tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kawasan tanah perkuburan tersebut. Bukan juga di lorong-lorong ke ataupun lorong di antara kubur, ya. Ini tepat di atas kubur pertama. Yang kedua, ia merujuk kepada cabut penuh. Maknanya cabut habis. Kalau sekadar nak potong, nak trim, yang itu boleh. Bila mazhab Syafi'i kata haram, ia merujuk kepada bermaksud cabut penuh habis pokok tu. Okey, bezakan di sini, ya. Okey, apakah dalil? Di sisi mazhab Syafi'i berkata ia adalah haram. Alright, dia merujuk kepada hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nombor hadis ada saya bagi di bahagian description. Apa yang saya bacakan ni, saya sampaikan ni, saya ada buat nota ringkas. Dan nota ringkas ini ada saya beri di bahagian description untuk tuan-tuan dan puan-puan rujuk dengan lebih lanjut, ya. Baik. Kita baca dan kita baca daripada lafaz Sahih Muslim, ya. Hadis nombor 439. Jika ikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, hadis nombor 292 daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan melintas 2 buah kubur. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kedua-duanya sedang diazab, dan tidaklah kedua-duanya sedang diazab kerana dosa yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang daripadanya, fakana yamshi bin namimah. Dia ni dulu biasa buat namimah. Namimah ni sengaja melanggar-langgarkan orang. Okey, katakan saya lah. Okey, katakan saya kerja di pejabat. Sahaja tak ada kerja, dengki ke apa ke, saya jumpa Ahmad.
Okay? Office mate Ahmad pergi jumpa, Ahmad, kau tahu tak, Rizal tu kata kau ni saja suka-suka duk bodek bos je supaya cepat naik pangkat. Padahal buat kerja malas. Ahmad pun, you ke? Padahal Ahmad dengan Rizal sebelum ni biasa-biasa saja, neutral saja. Okay, rakan pejabat, office mate, ataupun mungkin kawan baik saja. Kemudian saya pergi jumpa Rizal pula. Tadi jumpa Ahmad, sekarang jumpa Rizal. Rizal, kau tahu tak, Ahmad kata kau ni buat kerja malas, tapi saja pandai bodek bos, belanja makan, belanja minum supaya cepat naik pangkat. Rizal pun, takkan kalau macam tu pula? Dua orang yang mula-mula neutral, baik-baik saja, sekarang bergaduh. Bergaduh kenapa? Sebab saya yang sengaja melanggar-langgarkan mereka dengan berita dusta, dengan kisah dusta. Padahal masing-masing tidak pun berkata sedemikian. Ini maksud namimah, ya. Maksud namimah. Ia satu kesalahan lah, okey. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Min baulihi, ya. Kejap, adjust brightness sikit. Okey, dan ada pun yang seorang lagi tu tidaklah dia menjaga kebersihan diri setelah buang air kecil. Okey, setelah buang air kecil. Maka Rasulullah SAW meminta pelepah kurma. Baginda tarik bagi terbahagi dua, lalu baginda menanam ataupun memasak ke atas kedua-dua kubur tersebut, ya, right on top of it, di atas kedua-dua kubur itu. Dan baginda bersabda, la'allahu an yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Aku berharap moga-moga, la'allahu, moga-moga diringankan daripada kedua-duanya, dan maknanya diringankan azab kubur daripada kedua-dua ini selagi mana pelepah kurma ini masih basah. Okey, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ini menurut lafaz sahih Muslim, ya, lafaz Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama berkata sunat untuk menanam tumbuh-tumbuhan di atas kubur, dan bagi mazhab Syafi'i pula haram untuk cabut pula tanaman tersebut kerana ia bererti mengambil apa yang merupakan hak mayat. Okay? Mayat ataupun ahli kubur tu dia berhak untuk mendapat diringankan kubur daripada hasil daripada tanaman tersebut. Okey, jadi kita pula bercabut, kita telah mencabut hak dia untuk mendapat keringanan daripada azab. Okey, kenapakah dikatakan jika ditanam pelepah itu akan diringankan azab? Okey, maka para ulama macam dalam mazhab Syafi'i ini, mereka berhujah, berdalil dengan ayat 44 surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat ke-17. Surah ke-17 ayat ke-44, di mana Allah SWT berfirman, tusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, as-samawatus sab'u, langit-langit yang 7, wal ardu, dan bumi, wa man fihinna, dan makhluk yang ada padanya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada sesuatu apa jua pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah itu maha halim, maha lembut, lagi maha pengampun. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang awal tadi kita baca, pada zahirnya seperti tidak menjelaskan apakah hikmah tanam kubur tersebut. Okey, bagaimana menanam pelepah itu dapat meringankan azab. Lalu para ulama menafsirkan perbuatan Nabi itu dengan ayat 44 surah Al-Isra ini, iaitu dengan tasbihnya pelepah kurma tersebut, dengan tasbihnya, dengan zikirnya pelepah kurma tersebut, itulah yang dapat menyebabkan diringankan azab kubur pada kedua-dua penghuni kubur tersebut. Okey, boleh faham, ya? Okey, sekali lagi saya ulangi secara ringkas. Nabi SAW mengetahui ada dua kubur yang penghuninya sedang diazab. Lalu Nabi tanam pelepah kurma di atas, tepat di atas kubur tersebut, dan Nabi berkata, aku berharap, ya, moga-moga diringankan daripada kedua-dua ini azab kubur selagi mana
pelepah kurma ini masih basah. Lalu para ulama berfikir, kenapa pelepah kurma yang basah boleh meringankan azab? Lalu mereka berhujah dengan ayat 44 surah Al-Isra bahawa pelepah kurma ni dia berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah, dan zikirnya itu dapat meringankan azab kubur yang ditanamkan itu ya. Ini penjelasan para ulama. Apabila dicabut pelepah kurma itu, maka hilanglah hak mayat itu untuk mendapat manfaat daripada tumbuhan tersebut, iaitu manfaat diringankan azab daripadanya. Sebab itulah dikatakan haram di sisi mazhab Syafi'i untuk mencabut, dan juga dikatakan makruh di sisi mazhab Hanafi untuk mencabut tumbuh-tumbuhan itu ya. Okay, sekali lagi diulangi, ini merujuk pada cabut penuh. Jika sekadar potong atau trim tapi tumbuhan tu masih ada, it is okay. Dan ini merujuk pada tumbuhan yang directly di atas kubur, bukan di sisinya ataupun di mana-mana lain di kawasan perkuburan itu ya. Baik, ini dalil dan juga hujah di sisi mazhab Syafi'i yang berkata haram untuk mencabut ya. Okey. Di sisi para ulama lain pula, sebagai contoh sebahagian ulama dalam mazhab Maliki seperti Imam Al-Tartushi, Qadhi Iyad, dan juga beberapa ulama muhaqqiqin yang mutaakhirin yang kebelakangan ini, mereka berkata tidak dianjurkan, tidak disunatkan untuk tanam, dan kalau nak cabut pun cabutlah, tak kisah pun. Harus saja hukumnya, tak ada kaitan langsung. Pula dah. Kenapa totally opposite ni? Yang seorang kata dianjurkan, disunatkan, dan haram untuk tarik, haram untuk cabut. Yang ni pula kata tak ada. Wah, okey, harus saja hukumnya. Okey, kenapa? Mereka berhujah bahawa dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tersebut sebenarnya merupakan khususiat, sesuatu yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kerana hanya baginda yang tahu perkara ghaib. Perkara ghaib apakah itu? Perkara ghaib bahawa dua kubur itu sedang diazab. Okey? Dan baginda tak buat pada semua. Baginda tak adalah pergi tanam kurma pada semua. Baginda tidaklah menanam apa-apa tumbuh-tumbuhan di mana-mana kubur yang lain. Okey, sebelum itu, bagi yang nak ikut pandangan yang berkata dianjurkan, maka ia tidak terhad kepada pelepah kurma, mana-mana tumbuhan pun boleh, tanpa terhad terbatas kepada pelepah kurma saja. Sebab mana-mana tumbuhan pun berzikir, jadi boleh tanam mana-mana tumbuhan, rumput pun tak apa juga. Jadi bagi yang pandangan yang lain pula berkata tak ada kaitan, sebab itu khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang khusus. Kenapa? Pertama, sebab hanya Nabi yang tahu perkara ghaib, dan dalam kes ini hanya Nabi yang boleh tahu dua kubur itu orangnya sedang diazab. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diriwayatkan bahawa baginda ada melakukan yang seumpama di kubur-kubur yang lain. Itu yang pertama. Dalil kedua, bahawa ia khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sebuah hadis lain dalam Sahih Muslim juga, hadis nombor ini hadis yang panjang ya. Hadis nombor 5328, atau jika ikut penomboran Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, dia ada banyak nombor sebab hadis ni sangat panjang, jadi dibahagikan kepada beberapa nombor. Lihat hadis nombor 3012. Okey, 3012 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini sangat panjang. Okey, scroll kepada the last 3/4 of the hadis. Jika menggunakan aplikasi ensiklopedia hadis, hadis yang panjang tu dia dah letak dah nombor pecahannya ya, 3006. Kita scroll lagi 3007, kita scroll sampai menghampiri 3013. Maknanya di penghujung hadis 3012 ada saya highlight di sini kalau boleh nampak. Okey, di mana kes yang sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Jabir untuk pasakkan kurma itu. Setelah melakukannya, okey, Jabir berkata, "Qad fa'altu ya Rasulullah, fa amma zakah." Lalu Jabir kata, okey, aku telah buat, tapi wahai Rasulullah, kenapa buat sedemikian ni? Okey, what's the reason behind it?
Rasulullah menjawab, inni marartu biqabraini yu'azzabani. Sesungguhnya aku melalui dua kubur ni dan kedua-duanya sedang diazab. Yu'azzabani. Fa'ahbabtu. Maka aku suka. Okay. Bi syafa'ati. Dengan syafaat aku. An yuraffahu anhuma. Agar diringankan daripada kedua-duanya. Madamal ghusnani ratbaini. Madamal ghusnani ratbaini. Selagi mana kedua-dua pelepah kurma ini masih lagi lembap, masih lagi basah. Ini saya ada highlight. Boleh nampak tak? Bi syafa'ati. Okey. Nampak teks Arabnya tu? Kata the keyword, kata yang penting di sini ialah bi syafa'ati, dengan syafaat aku. Ini dalil kedua bahawa ini khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan syafaat aku. Tak sempat tengok Okey. Alright, tak apa. Saya ada bagi nombor hadis. Sila muat turun aplikasi hadis ensiklopedia ini. Jangan tanya saya macam mana nak guna. Saya telah buat video khas tentang aplikasi ini. Okey, sila rujuk hadis ni. Jadi, dua dalil lah bahawa ia khusus. Pertama, hanya Nabi SAW yang boleh tahu ahli kubur tu, warga kubur tu, penghuni kubur itu sedang diazab. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi ini khusus kepada Nabi. Dan yang kedua yang Nabi buat itu ialah bukan kerana sedang berzikirnya pelepah kurma itu, bukan kerana sedang berzikirnya, tetapi bi syafa'ati, dengan syafaat aku. Okay, dengan syafaat aku. Sudah tentu apabila Allah yang mengizinkan Rasulullah memberi syafaat agar diringankan daripada mereka berdua azab kubur tersebut selagi mana pelepah kurma ini masih lagi basah. Jadi ini dalil bahawa ia khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, jika kita kembali kepada ayat ke-44 surah Al-Isra, ayat ke-44 surah Al-Isra yang dijadikan dalil oleh pihak ataupun mazhab yang berkata sunat tanam dan haram untuk cabut, ya. Kalau kita baca dan tadabbur, ayat ini sebut apa? Tusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, kepada Allah, 7 lapisan langit dan bumi, wa man fihinna, dan makhluk dan apa jua yang padanya. Kemudian Allah stress again. Tekankan sekali lagi, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada syai'in, tak ada satu apa jua pun melainkan bertasbih dengan membunyi je. Akan tetapi tidaklah kalian dapat memahami tasbih mereka, ya. Jadi bila semua bertasbih, bererti kita kebumikan orang dalam tanah kan, butir-butir tanah itu pun bertasbih. Okey, kalau pasir, butir-butir pasir itu pun bertasbih. Kalau ada batu kerikil itu pun bertasbih. Jadi semua bila kita mengemumikan seseorang dalam kubur, dalam yang lihat, semua yang di sekelilingnya itu sememangnya bertasbih kepada Allah Subhanahu Taala. Bukan sekadar pelepah kurma yang dipasak, bukan sekadar tumbuh-tumbuhan yang ditanam di atas kubur. Kalau kata tak ada, kalau kita pergi kubur yang tak ada tumbuh-tumbuhan atasnya kan, tak ada orang tanam apa, kesian kubur tu, tak ada pun sesiapa nak berzikir kepadanya. No. Sebab apa? Bertasbih semua yang ada ni. Jadi tanah itu sendiri bertasbih. Okey. Pasir ke, batu kerikil ke, semuanya bertasbih. Dan kalau dipasak, ditanam, dicucuk tanam-tanamannya, macam kes tadi tu, pelepah kurma dibahagi 2 tanam-tanamnya selagi mana masih basah. Baik basah mahupun kering, ia tetap juga bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau nak digunakan ayat ke-44 surah Al-Isra ini, sebenarnya tak payah nak pasak apa-apa pun, tak payah nak tanam apa-apa pun. Semuanya memang bertasbih kepada Allah. Okey? Jadi, seandainya tasbih itulah yang dapat meringankan azab kubur, maka memang semua orang pun diringankan azab kubur, sebab memang semua orang pun ditanam dalam tanah yang tanah itu bertasbih kepada Allah.
Tak kisahlah katakan seseorang itu meninggal dunia di tempat lain yang katakan dia panjat gunung Everest, kemudian berlaku tragedi ke apa ke, dia meninggal dunia dalam timbunan salji katakan. Salji itu pun bertasbih kepada Allah. Dia terperangkap dalam bangunan yang runtuh, lalu meninggal di sana ke, batu, konkrit, simen, besi dalam tu pun bertasbih kepada Allah. Jadi bila seseorang tu meninggal dunia, semua yang di sekelilingnya memang bertasbih kepada Allah. Jadi tak perlu untuk tanam sesuatu secara khusus. Okey? Jadi ini sekali lagi menjadi bukti bahawa apabila Nabi SAW pasak 2 pelepah kurma itu, ia khusus kepada baginda, ia khususiat kepada baginda. Kenapa? Okey? Kerana first of all, Nabi sendiri tahu yang tu sedang diazab, dan nombor 2, dengan syafaatnya. Perbuatan Nabi tanam itu kita tak tahu apa hikmahnya, mungkin sebagai petanda ke, mungkin sebagai apa ke. Tetapi kalau nak dikatakan pelepah kurma tu berzikir, kalau tak ada pelepah kurma pun tak apa. Segala yang di sekeliling mayat ketika ditanamkan tu, tanah ke, batu ke, konkrit ke, salji ke, apa-apa semua ke, semuanya sememangnya bertasbih kepada Allah. Okey, dan poin seterusnya, kalau nak dikatakan tanam sesuatu ini dapat meringankan azab kubur, okey, tak payahlah kita nak doa agar kita ni dipelihara daripada azab kubur, sebab salah satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lazim baca dan Nabi anjurkan kita baca, khasnya tasyahud akhir sebelum memberi salam, ialah Allah pelihara kita, ialah kita minta perlindungan Allah daripada azab kubur. Betul atau tidak? Okay, daripada azab kubur, azab dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian, apa kan? So, tak payah doa lah. Bila nak mati tu wasiat je kepada ahli keluarga ke, saudara mara apa ke, nanti aku mati kau tanamlah pokok. Engkau tanam pokok yang jenis tak pakai air banyak, yang boleh hidup. Jadi dia pokok tu sentiasa hidup ke, basah ke, dia sentiasa berzikir, yang dengan itu aku terpelihara daripada azab kubur. Tak payah doa-doa ni. Macam mana? Okey tak? Okey. Jadi ini hujah-hujah pihak yang berkata perkara ini khususiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi tak perlu nak tanam apa-apa, dan kalau ada tanaman yang dengan sendirinya naik, nak cabut dipersilakan. Tak ada apa-apa hukum, nak kata haram pun tidak, nak kata makruh pun tidak. Dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, kita menghormati mazhab Syafi'i, tapi sekarang kita mengkaji dalil-dalil. Dalil itu betul sahih, tetapi ia merupakan khusus kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain telah pun diterangkan kenapa Rasulullah buat sedemikian, iaitu kerana syafaat baginda. Penjelasan bahawa pokok itu bertasbih, tak, sebenarnya bukan pokok saja bertasbih, segala-galanya bertasbih. Alright? Dan pokok tu tak kisah basah ke kering pun juga bertasbih. Dan kalau nak dikatakan begitu dapat meringankan azab kubur, maka semua orang pun kita wasiat nak tidur tu, bukan nak tidur, nak mati tu wasiatkanlah tanam pokok atas kuburnya, ya. Tak payahlah nak doa-doa dipelihara daripada azab kubur. Macam mana tu? Okey, jadi ini pandangan yang berkata tak perlu tanam, dan nak cabut pun silakan. Sebab tu jangan terkejut kalau kita pergi perkuburan Baqi' di Madinah kan, sebelah Masjid Nabi, tengok ketandusan. Tak ada pun pokok, tak ada apa pun yang ditanam. Bukan sebab dia orang tu tak nak tanam ke apa ke, bukan sebab suasana padang pasir, tak. Sebab mereka pun berpandangan dengan pandangan ini sebenarnya tak perlu tanam apa-apa. Ia adalah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi poin yang patut diperhatikan juga ialah antara budaya agama Kristian, ialah mereka meletak bunga di kubur orang yang mereka sayangi, orang yang mereka pergi ziarah. Okey? Apa sebab tak tahu, tapi mereka letak bunga. Okey? Jangan pula perbuatan kita ni menjadi seolah-olah mengikuti ikut mereka pula kan. Alah, letak pokok
tak nak, kita letak bunga lah pula. Okay? Jangan pula sampai ke situ. Ya? Jangan pula sampai ke situ. Maka bagi saya, antara pandangan ini, saya sendiri cenderung dan pilih kepada pandangan tak perlu, tak dituntut untuk menanam apa-apa di atas kubur. Kalau ada pun nak cabut, dipersilakan. Sebab hadis yang macam saya kata tadi memang sahih, tetapi ia khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum berakhir, satu nota tambahan, sikit tambahan ya. Sudah pun 25 minit, kita target 30 minit ya. Sebahagian pihak menggunakan isu ini ataupun topik ini sebagai dalil dan hujah bagi menjustifikasikan majlis tahlil ataupun keduri arwah yang biasa kita buat ya, bagi menjustifikasikan ataupun menghasanahkan. Mereka berhujah apa? Mereka berhujah kalau pokok yang berzikir dapat meringankan azab kubur kepada ahli kubur, dapat memberi manfaat kepada ahli kubur, maka sudah tentulah kita yang manusia ni apabila kita buat majlis tahlil, apabila kita buat kenduri arwah, di mana dalam majlis tersebut ada baca Al-Quran, ada berzikir, sudah tentu ia juga dapat memberi manfaat kepada ahli kubur. Bijak tak dia orang punya penghujahan. Okay? So dia orang kias syubhah, kias menyamakan antara tanaman zikir boleh bagi manfaat, kita berzikir sudah tentu lagi banyak manfaat. Okay. Jadi hujah ni dapat kita kata lemah sebab macam kata kita tadi, itu adalah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kata zikir itu meringankan, tak payah anda zikir. Tanah tu pun berzikir. Kain kapan tu pun berzikir. Semua yang ada di sekeliling mayat tu pun sememangnya berzikir. Kalian berzikir malam pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ke-40 saja. Ini tanah tu yang keliling jenazah tu, keliling mayat itu sentiasa berzikir ya, sentiasa berzikir. Pun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengajar kita satu doa yang Nabi sendiri lazim baca dan lazim ajar kita untuk minta perlindungan Allah daripada azab kubur. Baik, nanti di bahagian description saya bagi sebab saya ada satu tulisan dalam buku saya, soal jawab adab-adab berdoa, dalam topik hukum mengucapkan rest in peace kepada orang bukan Islam yang meninggal dunia. Lalu dalam itu saya berhujah bahawa kita ni diajar banyak hadis-hadis Nabi yang mengajar kita untuk minta perlindungan Allah daripada azab kubur, dan kita ni memang takut, concern dengan azab kubur. Tiba-tiba bagi non-Muslim tu, orang kafir, kita kata rest in peace, tak ada azab kubur bagi mereka. Macam mana tu? Jadi dia dalam bab itu, saya letak hadis-hadis, doa-doa tentang meminta perlindungan Allah daripada azab kubur. Tuan-tuan boleh rujuk di sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir yang dibaca dalam majlis tahlil kenduri arwah itu tidaklah ia mengikuti adab zikir yang digariskan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 205, di mana zikir itu ialah dengan perlahan-lahan. Doa bersama, surah Al-A'raf ayat 54 dan 55. Tak, 55 dan 56. Doa itu secara bersendirian dan perlahan-lahan, bukan secara kuat-kuat. Okey, bukan secara kuat-kuat ya. Jadi tak betul ya kias yang mereka cuba gunakan itu. Okey, jadi sebagai kesimpulan kepada yang bertanya dan juga kepada para penonton, memang betul mazhab Syafi'i berkata haram untuk mencabut, kerana kita mencabut pokok tu, ia berarti kita mencabut hak mayat untuk mendapat zikir daripada pokok tersebut, kerana dipercayai daripada zikir itu dapat diringankan azab kubur penghuni kubur itu ya. Maka ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang lain pula berkata tanam pokok itu memang ada hadisnya, tetapi ia khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab hanya Rasulullah yang boleh tahu perkara ghaib, yang dua ahli kubur ini sedang diazab. Bukan sekadar sedang diazab, dan Rasulullah juga tahu apa kesalahan mereka. Kita mana tahu kan? Okey, dan Rasulullah ni tahu sedang diazab dan tahu juga mereka ini apa kesalahan yang menyebabkan mereka
diazab. Dan Rasulullah tanam pelepah kurma itu bukanlah kerana pelepah kurma itu berzikir, tetapi itu sebagai petanda yang dengan syafaat Rasulullah moga-moga diringankan azab daripada mereka berdua selagi mana pelepah kurma itu masih lagi basah. Ini dijelaskan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga, ya. Jika hendak dikatakan azab kubur seseorang tu diringankan dengan sebab dipacakkan kurma ataupun apa-apa tumbuhan yang lain, sebenarnya berdasarkan ayat yang sama, ayat 44 surah Al-Isra, semuanya memang berzikir kepada Allah, termasuklah tanah ataupun apa-apa yang berada di sekeliling mayat tersebut. Tak perlu nak tanam pokok, tak perlu nak tanam apa-apa tumbuhan, tanah itu berzikir, batu kerikil berzikir, pasir berzikir, dan jika seseorang itu meninggal dunia di mana-mana environment yang berbeza pun, environment itu berzikir kepada Allah. Okey, berzikir kepada Allah. Jadi tak perlu tanam pokok sahaja, ya. Tak perlu tanam pokok. Dan yang itu, apa nak kata, kita ni tetap berusaha untuk meminta perlindungan Allah daripada azab kubur. Sekadar tumbuhan sahaja, sebenarnya itu sekali lagi khusus kepada Rasulullah, bukanlah kepada kita. Kalau begitu semua orang pun kita wasiatkanlah tanam pokok, ya. Kita tak payahlah nak doa yang panjang-panjang itu. Dan satu lagi yang perlu dipertimbangkan ialah ia boleh jadi, tak semestinya, boleh jadi menyerupai perbuatan kaum Kristian yang bawa bunga. Dia orang tak tanam selalunya, dia orang letak kan, dia letak bunga kan. Okay, yang bawa bunga dan letak di kubur macam nak sama, seolah-olah, tak semestinya sama, ya. Baik, sudah pun 31 minit, sehingga sini sahaja dahulu. Moga-moga bermanfaat. Dan tuan-tuan puan, di sini kita dapat lihat manfaat bila kita mengkaji fiqh muqarran, perbandingan pandangan. Bukan sekadar itu saja, tetapi di kalangan para muhakkikin. Muhakkikin ni para peneliti yang mutaakhir, yang kaji balik, semak balik, dan mereka berpandangan macam tak betul sebenarnya. Sebab macam saya explain tadilah, ya, ayuh kita luaskan fiqh kita ini, kita luaskan kepada pelbagai pandangan. Dan itulah juga saya sarankan kepada para ustaz di Malaysia juga, bila nak sampai ke hukum sesuatu perkara, sampaikan juga pandangan dalam mazhab lain, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, dan terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memilih. Jika apa yang saya sampaikan ini, tuan-tuan dan puan-puan masih nak berpegang dengan mazhab Syafi'i, dipersilakan. Kalau nak pegang pandangan lain, dipersilakan, ya. Asalkan apa yang kita pegang itu ada dalil, hujah dan penjelasan di sebaliknya. Okey? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.